Kembali bersama kami dalam Malaysia hari ini, dan hari ini masuk 5 Ramadan dan saya pasti kita semua tidak terlepas peluang untuk mengumpul berkat dan pahala sepenuh bulan yang cukup istimewa ini, dan lebih dari itu bulan ini juga memberi kita peluang untuk melakukan transformasi baik dari segi fizikal dan juga kerohanian. Jadi untuk bercerita lebih lanjut mengenai transformasi Ramadan, ni bukunya bersama kita pada pagi ini Ustaz Hazrizal Abdul Jamil. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat datang ke Malaysia hari ini. Ustaz, tadi kita usik sedikitlah Ustaz yang melalui transformasi fizikal lah. Sekarang dah banyak kurang. Alhamdulillah. Lebih kurang dalam 30 kilogram. 30 kilogram dah dapat kurangkan dalam masa berapa? 3-4 bulan. 4 bulan. 4 bulan. Nanti saya dapatkan rasio Ustaz. Saya pasti ramai ingin tahu jugalah. Okey, kita nak bercerita mengenai buku ini dan juga mengenai transformasi Ramadan, bagaimana proses sebelum, ketika dan juga selepas Ramadan itu sendiri. Mungkin Ustaz boleh beri sedikit mukadimah mengenai buku ini dan topik ini. Ya, terima kasih Emzul dan rakan penonton yang bersama dengan kita pada pagi ini. Bila kita bercakap tentang transformasi Ramadan, transformasi adalah merupakan perkataan yang bersangkutan dengan membuat perubahan. Ya. Jadi Ramadan perlu diterima sebagai satu bulan yang diberikan oleh Allah SWT sebagai proses untuk membantu kita buat perubahan. Cuma macam yang Emzul sebutkan tadilah, sebelum, semasa dan selepas ada perkara yang kita nak beri perhatian. Kalau dari segi sebelum, mungkin buku ini tidak banyak membicarakan tentang aspek fiqahnya, tetapi dia membincangkan tentang soal paradigma, cara kita melihat Ramadan. Misalnya dalam surah Al-Baqarah, Allah SWT sebut ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti ia telah diwajibkan kepada kaum sebelum kamu, supaya dengan puasa itu mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi yang pertamanya, ketika Allah menyuruh kita berpuasa, Allah memanggil kita dengan gelaran wahai orang-orang yang beriman. Ya. Allah tidak sebut wahai orang-orang yang baju pengantinnya dah tak muat. Ya. Allah tidak sebut wahai orang-orang yang kencing manisnya sudah di tahap yang mencemaskan. Ya. Walaupun kita nak dapatkan manfaat itu, tapi asas puasa kita mesti berkaitan dengan soal apa yang kita percaya. Jadi transformasi Ramadan, fizikal, perubahan fizikal yang nak dibuat, intelektual, emosional, mesti bermula dengan transformasi kepercayaan kita. Ya. Itu permulaan dia. Okey, jadi bagaimana agaknya untuk memantapkan sebagai orang yang beriman, kita memang ada asasnya, tapi pada bulan Ramadan ini dengan barakah yang begitu banyak sekali dan peluang yang terbuka, bagaimana untuk memantapkan kepercayaan kita itu pada asasnya? Pertama sekali kita perlu tahu apa yang sebenarnya Ramadan sedang lakukan ke atas kita, supaya kita dapat mengukur kesan dia. Kalau kita tak tahu tu, nanti kita tersesat dalam perjalanan. Jadi apa yang dilakukan oleh Ramadan kepada kita dalam perkataan takwa yang nak dicapai oleh orang-orang yang berpuasa ni ialah inti utamanya ialah latihan untuk mengawal diri. Ya, sebab kalau kita tidak makan, kita tidak minum kerana tidak ada makanan, itu tidak menjadi latihan. Itu kita tak ada pilihan. Ya. Tetapi kalau ada makanan, ada minuman, kita memilih untuk tidak makan, itu latihan. Latihannya apa? Ialah latihan mengawal diri. Belajar berkata tidak apabila tidak itu lebih hampir dengan kebaikan dan kebenaran. Jadi latihan dia berterusan lah. Dalam bilik air, ya, balik daripada Sri Pentas, ya, pukul 6.30 panas, mandi shower tu, air masuk dalam mulut kan. Nak telan ke nak keluar. Jadi kawal diri. Ya, begitu. Kemudian dalam satu hadis yang lain, Nabi SAW berikan pesanan, kalau sekiranya kamu mengalami provokasi, diperbodohkan di bulan Ramadan, secara spesifik bulan Ramadan, jangan balas. Ya, cukup sekadar berkata aku puasa. So bukan Nabi SAW nak suruh kita jadi mangsa, tidak. Tetapi mengajar kita supaya ada self control yang baik. Dan saya kira transformasi fizikal, transformasi intelektual, transformasi emosional masih bersangkutan dengan soal keupayaan kita mengawal diri. Dan satu yang menjadi cabaran ialah bukan sekadar mengawal diri daripada perkara yang haram, tetapi kena kawal diri daripada setengah benda yang halal. Dan itu lebih susah. Itu lebih susah. Okey. Dan
perlu tak Ustaz kita menetapkan matlamat kita bulan-bulan Ramadan ini, ataupun ramai yang berkata kita go with the flow lah, kita puasa, buka puasa, orang pergi tarawih, kita pun pergi tarawih, orang buat ibadah, kita pun ikut sekali. Tapi sebenarnya kita tak ada matlamat yang kita ingin capai pada penghujung bulan Ramadan itu. Kita nak buat banyak ini ibadah kita nak baca Quran banyak ini, kita nak buat apa lagi, zikir banyak ini. Betul. Yalah, dan akhirnya dia hanya menjadi satu daripada Ramadan yang pernah datang dalam hidup kita. Kita tak nak macam tu. Jadi memang betul. Maknanya kita perlu menetapkan apakah perubahan yang nak dibuat kepada keempat-empat aspek sebut tadi. Kalau perubahan fizikal, kita kena set berapa kita nak kurangkan, bagaimanakah yang kita nak capai dari segi nombor-nombor dia, berat ke, sukatan gula dalam badan ke, perlu diletakkan dan belajar dan dapatkan ilmu bagaimana benda tu nak dicapai. Kemudian begitu juga dengan intelektual. Saya sudah lama tidak membaca Al-Quran, bukan saja tidak membaca, malah justru selepas itu juga tidak melihat akan isi kandungannya. Maka saya nak pastikan, setkan dalam satu bulan ini berapa yang kita nak capai. Emosi, transformasi emosi, kena setkan. Saya ada masalah emosi tak? Saya panas baran dengan isteri saya cepat marah dengan anak-anak saya, saya ada masalah dengan kaki tangan sepejabat dengan saya, maka itu saya nak buat perubahan. Jadi kita spesifikkan dia. Dan yang terakhirnya spiritual, apa yang kita nak capai dari segi spiritual. Ya, mungkin dari segi saya sukar untuk menetapkan bila saya nak pegang sesuatu, pegangan saya itu longgar kerana kekuatan keyakinan saya terhadap sesuatu itu tidak mantap. Jadi yang tu saya nak lakukan. Jadi kena adalah proses latihan dia. Pergi bazar Ramadan, cadang nak beli 5 barang, beli 4 cukup. Yang kelima tu perhatikan dan jangan beli. Balik biar menitik air mata, biar terkilan hati dalam kereta, biar menangis kat rumah, sengajakan kekecewaan yang disengajakan. Tiap-tiap hari buat begitu. InsyaAllah. Itulah dia, bila kita ada matlamat tu perlu ada istiqamah jugalah untuk kita capai apa yang ingin kita capai itu dalam masa sebulan ini. Sebab kita bercerita pasal Ramadan secara spesifiknya. Tapi banyak sebenarnya distraction atau gangguan lah kan dalam kita nak mencapai ini. Ada sedikit tips ataupun komen Ustaz? Istiqamah memang susah konsistensi kita selepas Ramadan. Pertama sekali, jangan buat kurang atau lebih daripada yang disuruh. Itu asas yang pertama untuk istiqamah. Maknanya jangan mula berpuasa pada pukul 1 pagi. Orang-orang yang tak sahur ni lah. Dia makan mi Maggi ke apa siap-siap pukul 1 pagi, kemudian terus tidur, bangun-bangun dah subuh. Maknanya Allah suruh dia puasa bermula pukul 6, tapi dia dah mula pukul 1. So dia telah berlebihan. Dan kemudian buka puasa pukul 7.30, jangan lewatkan pukul 8. So okey, saya terperangkap dalam jam, tak ada masalah pun pukul 8, extend lagi setengah jam. Isunya bukan itu, tapi isunya lah mematuhi berapa dos yang ditetapkan Allah. Kerana berkurang-kurang dan berlebih-lebih adalah musuh kepada istiqamah. Sebab itu dalam satu hadis Nabi SAW, baginda menjelaskan, umat akan terus berada dalam kebaikan selagi mana mereka itu melewatkan sahur dan satu lain maknanya mengawalkan berbuka puasa. Kerana kaum Yahudi dan Nasrani, kerosakan agama mereka antaranya ditandakan dengan sifat mereka yang berlebih-lebihan dalam melakukan apa yang diperintahkan pada mereka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari segi persekitaran, sebab itu Ramadan datang dengan satu pakej yang lengkap. Bukan hanya puasa. Puasa itu dia punya rukun utama. Tetapi membaca Al-Quran, bertilawah, semua itu perlu bersama. Sebab kita bukan hanya perlu bersabar kerana Allah, kita juga perlu bersabar bersama Allah. Dan untuk Allah bersama dengan kita dalam proses bersabar, kita kena buat ritual yang ditetapkan. So Ramadan ialah bulan yang spesifik untuk kita berdamping dengan Al-Quran, dan dengan banyak membaca Al-Quran, kemudian hadir dalam majlis-majlis ilmu, itu akan membantu kita mengawal diri daripada distraction tadi distraction tadi. Kena ambil package. Saya sempat tadi selak buku ni. Jadi saya lihat dari segi penulisannya dia agak unik juga, sebab ini tadi seperti Ustaz sebutkan dia bukan manual fake tapi membicarakan teras hukum ataupun dia sebenarnya bercerita mengenai bulan Ramadan itu sendiri. Mungkin Ustaz boleh jelaskan sedikit tentang intipati buku ini sendiri. Ya, buku ni alhamdulillah ianya tidak begitu tebal. Tapi walaupun dia tidak begitu tebal, harapan kita ialah membacanya akan menjadikan pembaca itu berfikir. Sebab yang disentuh dalam buku ini ialah berkenaan dengan
sisi-sisi yang selalu kita terlepas pandang. Contohnya kebaikan bersedekah di bulan Ramadan. Itu sesuatu yang sangat dianjurkan oleh Islam. Tetapi jangan sampai kita terlupa big picture dia, gambar besar dia, iaitu kita lambatkan sedekah di bulan Ramadan. Anak-anak yatim kita bawa mereka berbuka puasa di hotel dan sebagainya sepanjang Ramadan. Kemudian habis saja Ramadan, mereka kembali menjadi anak yatim. Jadi akhirnya kalau kita melihat dari segi pahala jangka pendek, jangka panjang, bersedekah di bulan Ramadan besar pahalanya. Tetapi kalau berlaku pembaziran di situ, saya rasa ada kemungkinan bersedekah dan membantu anak yatim di luar bulan Ramadan ketika mereka diabaikan oleh masyarakat, mungkin lebih besar manfaat dia. Jadi sisi-sisi itu perlu dilihat dua kali oleh kita semua. Begitu juga dengan aspek-aspek yang lain, dari segi soal mengawal diri, rumah tangga, anak-anak muda, bila Islam kata kalau tidak mampu berkahwin, berpuasalah. Bagaimana puasa boleh membantu, dibincangkan di sini. Dan bonus akhirnya resepi. Bubuh sedikit resepi dalam tu. Okey, ada satu bab ni, mungkin Ustaz boleh jelaskan sedikitlah. Ramadan bulan mengasah gergaji ni. Apa yang dimaksudkan dengan mengasah gergaji ni? Adalah sesuatu yang tidak bijaksana kalau orang yang sibuk menebang pokok pokok besar, dia gergaji pokok tu, kita kata berhentilah sekejap, asahkan mata gergaji dan sambung balik kerja. Dia kata minta maaf, saya banyak kerja, saya tak sempat, saya nak teruskan. Itu bukan sikap yang baik. Sama juga macam orang buat kereta, minta maaf, saya tidak ada masa nak berhenti mengisi minyak. Saya kena teruskan perjalanan sebab banyak lagi perjalanan. Akhirnya dia akan terbengkalai. Jadi Ramadan bulan mengasah gergaji, maksudnya Ramadan ialah bulan untuk kita berhenti sejenak daripada rutin kebiasaan dan kita pertajamkan apa-apa yang patut dipertajamkan, terutamanya pandangan hati kita, pemikiran kita, fizikal kita dan sebagainya lah. So mungkin ianya diinspirasikan daripada konsep sharpen the saw yang diungkapkan oleh Stephen Covey dalam The Seven Habits. Itu bulan mengasah gergaji tu. Okey, itu antara bab yang menarik dalam buku Transformasi Ramadan. Mungkin ada pesanan terakhir Ustaz untuk penonton kita? Ya, mungkin pesanan terakhirnya adalah untuk diri saya dan juga para penonton sekalian. Kita berada di minggu pertama Ramadan. Peluang masih banyak dan hendaklah kita manfaatkan dan jangan kita jadikan Ramadan ini sebagai sekadar satu lagi Ramadan. Petanda yang Ramadan kita berfungsi dengan baik, saya cadangkan kita boleh lihat pada dua aspek. Yang pertama, sikap kita semasa berbuka puasa, dan yang kedua, sikap kita semasa menyambut hari raya. Kalau semasa berbuka puasa kita tenang, kita makan dengan waras dan kita bersederhana, dan semasa hari raya juga kita bersikap yang sama, insya-Allah konsistensi itu boleh diharapkan. Tetapi kalau masuk azan maghrib seperti membuka pintu empangan, kan, melambak semua kan, saya rasa kita boleh beritahu diri kita bahawa saya tidak berpuasa dengan baik. So hari-hari kita ada checkpoint. Peringatan yang baik untuk saya dan juga penonton Malaysia hari ini. Bukunya Transformasi Ramadan ada dijual di kedai-kedai buku, ya. Okey, terima kasih diucapkan kepada Ustaz Hazriza Abdul Jamil dan juga tahniahlah Ustaz yang fizikalnya dah dapat melakukan transformasi. Alhamdulillah, sama-sama. Okey, seterusnya kita berehat seketika dan selepas ini kita bersama dengan Ustaz Zahazan Muhammad untuk bercerita mengenai tadabbur Al-Quran dan hadis. Terus dia bersama kami dalam Malaysia hari ini.